Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama-sama saya, Cikgu Asia. Kita akan belajar bab 5 tingkatan 5, kekongruenan, pembesaran dan gabungan transformasi. Kali ini kita akan fokus kepada subtopik yang pertama iaitu 5.1 iaitu kekongruenan. Apa itu kekongruenan? Dua bentuk yang kongruen mempunyai saiz sudut-sudut sepadan dan panjang sisi-sisi sepadan yang sama. Mari kita lihat contoh-contoh objek yang kongruen. Diberi dua keping jubin yang dipamerkan, menara berkembar Petronas, dan tayar depan dan tayar belakang sebuah kereta. Apa yang dapat kita perhatikan? Bagi jubin itu, dua ia adalah bentuk yang sama, saiz yang sama, tetapi corak di dalamnya berada dalam kedudukan yang berlainan. Walaupun begitu, dua keping jubin ini masih dikategorikan sebagai kongruen. Begitu juga dengan menara berkembar Petronas dan juga tayar depan dan tayar belakang sebuah kereta. Kita lihat pula contoh-contoh yang lain bagi objek-objek yang kongruen, iaitu sepasang stokin, sepasang kasut dan sepasang tangan kiri dan kanan. Jadi apa yang dapat kita perhatikan, objek-objek ini adalah sama dari segi saiznya dan sama dari segi bentuknya. Dan kalau kita lihat, ia bersaling bertindih antara satu sama lain. Dengan bahasa mudahnya, kita boleh katakan objek yang kongruen itu adalah seperti objek yang klon. Membezakan antara bentuk kongruen dan bukan kongruen. Perhatikan 10 bentuk rajah yang diberi. Tentukan pasangan bentuk yang manakah adalah sama. Dari 10 rajah ini, kita dapat perhatikan bentuk A sama dengan bentuk J. Bentuk K sama dengan bentuk B dan bentuk D sama dengan bentuk F. Apa yang dapat kita perhatikan, bentuk-bentuk tersebut saling bertindih tepat antara satu sama lain. Jadi, untuk menentukan sama ada bentuk-bentuk yang diberi kongruen ataupun tidak, jika kedua-dua bentuk itu bersama saiznya sama, bentuknya sama dan saling tindih antara satu sama lain, maka dua bentuk itu dikatakan kongruen. Baik, mari kita pastikan dua bentuk segitiga yang diberikan, iaitu segitiga yang berwarna kuning dan juga segitiga yang berwarna kelabu, adakah dua segitiga ini kongruen ataupun tidak. Jadi, kita akan lihat sisinya. Adakah sisi segitiga ini sama panjang ataupun tidak. Jadi kita perhatikan sisi bagi kedua-dua segitiga ini adalah sama. Semua sisi sepadannya adalah sama. Adakah sudut bagi segitiga ini juga adalah sama? Jadi kalau kita perhatikan sudut 65 darjah, sudut 35 darjah dan sudut satu lagi adalah 80 darjah. Disebabkan kesemua sudut-sudut sepadan dua segitiga ini adalah sama, maka apa yang kita boleh katakan, dua segitiga ini adalah kongruen. Kita lihat soalan ini. Tentukan segitiga ABC dan PQR adalah kongruen ataupun bukan kongruen. Jadi, untuk kita memastikan sama ada dua segitiga ini kongruen ataupun tidak, kita lihat dulu dari segi sudutnya. Okey, segitiga ABC, kita cari dulu sudut pada A dan sudut pada B.
Disebabkan segitiga ini adalah segitiga sama kaki, jadi sudut pada A adalah 180 darjah. Tolakkan dengan 40 darjah pada B, kita akan dapat 140 bahagi dengan 2. Jadi sudut pada A adalah 70 darjah. Dan sudut pada C juga adalah 70 darjah kerana ini adalah segitiga sama kaki. Kita lihat pula segitiga PQR. Diberi sudut pada P 70 darjah, maka sudut pada R juga 70 darjah. Kerana dia juga adalah segitiga sama kaki. Dari situ kita boleh mencari sudut Q. 180 darjah tolak dengan 70 darjah tolak 70 darjah. Kita akan dapat sudut pada Q ialah 40 darjah. Kemudian, kita lihat pula sudut-sudut yang sepadan. Bentuk ABC, bucu A dan bucu P adalah sepadan. Bagi B dan Q adalah sepadan dan C dan R juga adalah sepadan. Jadi kita lihat pada rajah, sudut pada A 70 darjah dan sudut sepadannya pada P juga adalah 70 darjah. B dan Q 40 darjah dan kita lihat pula C dan R, adakah mereka mempunyai sudut yang sama? Ya, kedua-duanya adalah 70 darjah. Disebabkan panjang sisi semua segitiga yang sepadan ini adalah sama dan sudut-sudut sepadannya juga adalah sama, maka dua segitiga ini adalah kongruen. Kita lihat soalan ini. Tentukan segitiga RST dan UVW adalah kongruen atau bukan kongruen. Jadi, apa yang perlu kita lakukan? Kita akan lihat maklumat yang diberi adalah panjang sisi bagi RST, dua sisinya telah diberi dan juga segitiga UVW, dua sisi juga telah diberi. Jadi, untuk menentukan kongruen ataupun tidak dari segi sisinya, kita perlu mencari sisi bagi segitiga RT. Disebabkan ini adalah segitiga bersudut tegak, jadi kita akan menggunakan teorem Pythagoras. Jadi, menggunakan formula teorem Pythagoras, kita mencari panjang RT, 12 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2 punca kuasa 2 dan kita mendapat hasilnya 13 cm. Dan untuk segitiga UVW, kita lakukan juga Pythagoras theorem untuk mencari panjang VW. 12 kuasa 2 tolak 5 kuasa 2 punca kuasa 2, kita dapat hasilnya 10.91. Baik, di sini kita lihat panjang sisi 13 cm untuk RT dan panjang sisi untuk VW adalah 10.91. Okey, dan panjang sisi untuk RT 13 dan panjang sisi untuk UW 12. Jadi kita lihat di sini panjang sisinya adalah tidak sama. Okey. Maka apa yang kita boleh katakan, dua bentuk ini adalah bukan kongruen. Kita lihat pula soalan ini. Tentukan sama ada pasangan rajah berikut adalah kongruen. Diberi dalam soalan ABCD adalah 1 segi 4 dan PQRS juga adalah 1 segi 4. Jadi kita lihat dulu pada sudutnya. Kita cari sudut pada D. Baik. Disebabkan A, B dan DC adalah dua garis yang selari, maka sudut pada A dan D adalah pasangan sudut pendalaman. Jadi untuk mencari sudut pada D, kita perlu menggunakan 180 darjah tolak dengan 70 darjah, kita perolehi 110 darjah. Begitu juga pada segi 4 PQRS. PR selari dengan PQ, maka sudut pada R dan sudut pada Q adalah sudut pendalaman. Jadi 180 tolak 110 darjah, kita dapat 70 darjah. Baik, kita bandingkan dua rajah ini, rajah A, B, C, D dan juga
PQRS. Sudut yang dicangkum oleh sisi AD dan CD 110. Begitu juga sudut yang dicangkum oleh sisi 5 cm PQ dan juga QR adalah 110 darjah. Dan kita banding pula sisi-sisi sepadan dan sudut-sudut yang sepadan yang lain. Baik, seperti yang ditunjukkan pada rajah, jelas menunjukkan kepada kita bahawa bagi bentuk ABCD dan PQRS ini, sudut-sudut yang sepadannya adalah sama dan sisi-sisi sepadannya juga adalah sama. Jadi dua bentuk ini adalah kongruen. Mari kita lihat sifat kekongruenan segitiga. Ada 6 sifat kekongruenan bagi segitiga. Yang pertamanya adalah sisi, SSS, side, side and side. Jadi kalau kita lihat segitiga ABC dan segitiga PQR, setiap sisi sepadannya adalah sama panjang. Okey, kita boleh lihat seperti dalam rajah. Jelas di situ menunjukkan ini adalah salah satu sifat kekongruenan segitiga. Ketiga-tiga sisi sepadan adalah sama. Baik, ini adalah sifat yang kedua. Sisi, sudut dan sisi. SAS, side, angle and side. Okey, kita lihat dua segitiga A. Dua sisi sepadan adalah sama panjang dan sudut sepadannya tercangkum antara dua sisi itu adalah sama. Jadi untuk kita faham, lihat pada rajah. Panjang AC dan panjang PR sama. Kemudian kita lihat sudut. Sudut pada A dan sudut pada P adalah sama. Dan sisi bagi AB dan PQ adalah sama. Okey, kita lihat pula sifat yang seterusnya, iaitu sudut, sisi dan sudut. ASA. Jadi pada segitiga ABC dan segitiga PQR, dua sudut sepadan adalah sama saiz. Sisi sepadannya di antara kedua-dua sudut itu adalah sama. Yang kita lihat pada rajah, sudut pada A dan sudut pada P adalah sama. Dan kita lihat sisi AC dan sisi PR adalah sama panjang. Dan sudut pada ACB sama pada sudut B. Baik, kita lihat sifat yang seterusnya. Sudut sisi. AAS, angle side. Okey, pada segitiga ABC dan PQR, dua sudut sepadan adalah sama saiz dan satu daripada sisi sepadan yang bukan terletak di antara dua sudut itu adalah sama panjang. Jadi kalau kita lihat pada rajah, sudut BAC dan sudut QPR adalah sama. Sudut ACB dan sudut PRQ adalah sama. Dan sisi bagi BC sama dengan sisi bagi QR. Sifat seterusnya ialah sudut. AAA, angle. Jadi kalau kita lihat, ketiga-tiga sudut sepadan adalah sama saiz. Okey, sudut pada BAC dengan QPR, sudut pada ABC dengan PQR dan sudut pada ACB sama dengan sudut pada PRQ. Dan yang paling penting di sini, luas bagi pasangan segitiga itu mestilah sama. Dan ini adalah sifat kekongruenan segitiga yang terakhir. Sisi sudut. SSA. Jadi kalau kita lihat segitiga ABC dan segitiga PQR, dua sisi sepadan adalah sama panjang dan satu daripada sudut sepadan yang bukan tercangkum antara dua sisi itu adalah sama saiz. Dan seperti juga tadi, luas pasangan segitiga itu mestilah
sama. Jadi kalau kita lihat ya, AC sama dengan PR, AB sama dengan PQ, dan sudut ACB sama dengan sudut BQR. Baik, untuk kita memahami berkaitan dengan sifat-sifat kekongruen segitiga, kita lihat soalan ini. Tentukan pasangan segitiga berikut kongruen atau bukan. Jika kongruen, nyatakan ciri-ciri bagi setiap kekongruenan segitiga itu. Jadi, kita lihat ya. Bagi segitiga ini, panjang sisi UV adalah sama dengan panjang sisi XY. Kemudian, sudut bagi UVW dan sudut bagi XYZ nilainya adalah sama 48 darjah. Jadi, dua sudut ini adalah sama. Kita lihat sisi WV dan sisi sepadannya YZ. Kedua-duanya juga adalah sama 10 cm. Jadi, apa yang kita boleh katakan? Sifatnya adalah sisi, sudut dan sisi. Di kesimpulan, dua segitiga ini adalah kongruen dan sifat kekongruenan segitiganya adalah SAF. Kita lihat pula dua bentuk segitiga ini. Tentukan pasangan segitiga berikut kongruen atau bukan kongruen. Jika kongruen, nyatakan ciri-ciri bagi setiap kekongruenan segitiga itu. Jadi kalau kita lihat pada rajah, sisi AB 6 cm sama dengan sisi EB 6 cm. Sisi BC sama dengan sisi EF 15 cm. Dan sudut BCA sama dengan sudut EFD 35 darjah. Jadi, sifatnya adalah sisi, dan sudut. Jadi, dua bentuk ini adalah kongruen. Sifatnya ialah SAS. Baik, kita lihat contoh seterusnya. Tentukan pasangan segitiga berikut kongruen atau bukan. Jika kongruen, nyatakan ciri-ciri bagi segitiga kekongruenan segitiga itu. Jadi, kalau kita lihat pada segitiga ini adalah bukan kongruen. Kenapa? Kerana jelas kita nampak dua segitiga ini saiznya tidak sama. Jadi, kalau saiznya tidak sama, maka dua segitiga ini bukan kongruen. Walaupun kedua-dua segitiga ini mempunyai dua sisi yang sepadan dan satu sudut sepadan yang sama, tetapi ukuran sisi dan sudut yang lain adalah berbeza. Baik, kita lihat soalan ini. Tentukan pasangan segitiga berikut kongruen ataupun bukan. Jika kongruen, nyatakan ciri-ciri bagi setiap kekongruenan segitiga itu. Okey, kita nampak dua segitiga ini juga bukan kongruen. Kenapa? Ya, sama macam tadi. Jelas menunjukkan bahawa dua bentuk segitiga ini adalah tidak sama luas. Okey, saiznya tidak sama, maka luasnya juga adalah tidak sama. Okey, walaupun kedua-dua segitiga ini mempunyai satu sisi yang sepadan, iaitu 8 cm dan 8 cm, dan dua sudut sepadan yang sama, okey, 65 dan 92, tetapi ukuran sisi dan sudut yang lain adalah berbeza. Dan luasnya adalah tidak sama. Baik, kita lihat soalan seterusnya. Rajah menunjukkan dua segitiga kongruen ABC dan PQR. Cari nilai X. Baik, telah dinyatakan bahawa dua bentuk ini adalah kongruen. Jadi kalau kongruen, sudutnya adalah sama. Sudut-sudut sepadan adalah sama. Jadi kalau kita lihat di sini, sudut pada R dan sudut pada C adalah sama. Jadi, sudut pada BCA dan sudut
SRP adalah 180 darjah, tolak 74, tolak 70 darjah, dapat 6 darjah. Jadi seperti yang saya nyatakan tadi, sudut pada C dan sudut pada R jelas kelihatan pada darjah mereka adalah sudut yang sepadan dan nilai mereka sepatutnya sama. Jadi kerana itu 2x tambah 30 sama dengan 36. Dan kita selesaikan persamaan ini, kita akan dapat x sama dengan 3. Baik, untuk lebih kita memahami soalan berkaitan dengan tajuk ini, maka kita lihat soalan terusnya. Rajah menunjukkan dua segi empat kongruen SRQP dan STUV. Diberi bahawa RSV dan PSV adalah garis lurus. Nyatakan semua sisi yang sepadan. Jadi soalan minta kita menyatakan sisi-sisi yang sepadan. Maka sisi-sisi yang sepadan adalah garis EU sama panjang dengan R2, SR sama dengan ST, QP sama dengan UV dan PS sama dengan BS. Jadi untuk jelas kita lihat pada rajah. Okey. Saya warnakan dengan warna-warna yang sama bagi pasangan-pasangan sisi yang sepadan. Baik, kita lihat soalan ini. Rajah menunjukkan dua segi empat kongruen SRQP dan STUV. Okey, jadi kita perlu mencari nilai X. Disebabkan dua segi empat ini adalah kongruen, maka dapatlah kita cari sudut pada Q. Okey, segi empat 360 darjah, tolak dengan 90 darjah, tolak dengan 70 darjah dan tolak dengan 80 darjah, maka sudut pada Q kita akan dapat 120 darjah. Okey, disebabkan dua bentuk segi empat ini adalah kongruen, maka sudut pada Q adalah sama dengan sudut pada X. Jadi, nilai pada X adalah 120 darjah. Jadi, kita telah pun akhir tentang tajuk subtopik ini iaitu kekongruenan. Ibu harap anak-anak pelajar faham tentang sifat-sifat bagi bentuk-bentuk yang dikatakan kongruen. Kesimpulannya, bentuk-bentuk yang kongruen mempunyai saiz yang sama, bentuk yang sama, cuma kedudukannya adalah berlainan. Jadi sehingga kita berjumpa lagi pada sesi yang akan datang. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, always remember, practice makes perfect. Bye.